Hari pertama sesi persekolahan 2026 di Sabah berjalan lancar. Untuk perinciannya bersama Suaran Shah. Silakan Suaran. Ya, Farhatul, hampir 530,000 murid sekolah rendah dan sekolah menengah di Sabah memulakan sesi persekolahan bagi tahun 2026 pagi tadi. Ia melibatkan 1,300 sekolah di seluruh negeri. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Raisin Saidin, sesi persekolahan berjalan lancar dan teratur mengikut perancangan ditetapkan. Kehadiran anak-anak murid ke sekolah ini adalah suatu yang sangat baik kerana Jabatan Pendidikan Sabah dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun berjaya mengembalikan sesi persekolahan yang awal setelah hampir 3 tahun atau 4 tahun kita memulakan persekolahan lewat daripada bulan Januari disebabkan oleh COVID-19 yang melanda negara kita lah. Beliau menyatakan demikian selepas lawatan dan selia bantu pengoperasian pembukaan sekolah di SMK Terusmadi, Keningau. Sementara itu, 7 sekolah terjejas banjir dan tanah runtuh terpaksa ditutup sementara. Ia melibatkan 5 sekolah di Beaufort dan 2 lagi sekolah di Tenom. Sesi persekolahan akan dilaksana secara pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR serta kelas gantian setiap hari Sabtu. Terdahulu, Datuk Raisin merasmikan SMK Terusmadi Keningau yang mula beroperasi hari ini bagi sesi persekolahan 2026. Sekolah ini dibina dengan kos RM51 juta dan dilengkapi dengan kemudahan pembelajaran moden. Alhamdulillah, PPD Keningau telah pun mengenal pasti seramai 76 orang murid tingkatan 1 yang akan menjadi rintis kepada pembukaan sekolah ini. Dan pada minggu hadapan kita akan menambah lagi seramai 84 orang dari tingkatan 2. Sementara itu, Pembantu Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Jordan Jude Elron berharap sekolah berkenaan akan melahirkan ramai pelajar cemerlang selari aspirasi pendidikan negeri. Syukur kepada Maha Esa kerana SMK Terusmadi berjaya beroperasi sempurna walaupun secara berperingkat, tapi ini juga mengurangkan beban daripada sekolah-sekolah yang daripada Terusmadi supaya tidak hantar ke SMK Tulit kerana dia terlalu jauh. Daripada dia pergi jauh, dia sudah berdekat, dia amat menggembirakanlah. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan dan terima kasih juga karena akhirnya SMK Terusmadi ini berjaya dibuka dan membolehkan anak-anak kami bersekolah dan tidak lagi mengantar keluar daripada kawasan Terusmadi ini. Pembinaan SMK Terusmadi merupakan komitmen kerajaan untuk memperluas akses pendidikan berkualiti terutama kepada pelajar di kawasan pendalaman. Sementara itu, tinjauan di beberapa sekolah sekitar ibu negeri mendapati ibu bapa berpuas hati dengan persiapan awal pihak sekolah sekaligus mengurangkan kebimbangan terutama melibatkan murid tahun 1 yang pertama kali memasuki alam persekolahan. Minggu pertama sesi persekolahan merupakan minggu aktiviti suai kenal untuk murid melakukan aktiviti bersama rakan-rakan, terutama bagi murid darjah 1. Saya harap semua program yang dirancang untuk 2 minggu ini akan berjaya dilaksanakan dengan kerjasama semua ibu bapa. Dan tentunya ini perlu dukungan daripada semua. Gembiralah sebab anak dapat pendidikan masa depan. InsyaAllah. Dia happy sebab saya hantar dia kan. Dia sangat happy lah ibu dia hantar dia ke sekolah. Gembiralah semua pun nampak semua macam gembira lah, selesa macam suasana pun meriah lah di tahun 2026 lah. Happy. Lepas happy, gembira boleh jumpa kawan-kawan sama macam dapat belajar balik.
Cadangan pengembalian semula peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 disifatkan sebagai langkah positif bagi menilai pencapaian serta kemajuan pelajar secara lebih berstruktur. Menurut Focal Person Sabah bagi penglibatan ibu bapa komuniti dan swasta PIBKS, Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran, pelaksanaan semula peperiksaan ini juga penting sebagai penanda aras pencapaian akademik pelajar. Sistem peperiksaan ini perlu diadakan semula kerana ini memastikan kita dapat melihat pencapaian dan kemajuan anak-anak kita dan mungkin dapat kita lihat anak-anak berjaya di masa hadapan melalui peperiksaan nanti. Beliau ditemui dalam program Kembali ke Sekolah di Maktab Sabah, Kota Kinabalu. Ketika ini, KPM sedang menjalankan kajian menyeluruh mengenai cadangan berkenaan sebelum dibawa ke peringkat seterusnya untuk pertimbangan Jemaah Menteri. 4 projek fizikal bernilai lebih RM600,000 dilaksana di Kampung Sembulan, Kota Kinabalu menerusi program Kampung Angkat Madani. Turut dinaik taraf prasarana di SMK Sanzek dan SK Sembulan dengan peruntukan RM36,000. Pelaksanaan projek merupakan inisiatif Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah. Saya amat mengharapkan supaya persatuan penduduk dan juga penduduk di Kampus Sembulan ini mengambil cakna kepada kemudahan yang telah kita berikan dengan memastikan ianya sentiasa berada dalam keadaan baik dan tidak dirosakkan oleh unsur-unsur yang tidak bertanggungjawab. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Semarak Madani sempena pelaksanaan program Kampung Angkat Madani di Sembulan. Kampung Sembulan antara 43 kampung yang dipilih sebagai Kampung Angkat Madani sekaligus menjadi model pelaksanaan inisiatif ini bagi negeri Sabah. Isu kebajikan belia terus menjadi tumpuan calon BN Dun Lamak Muhammad Ismail Ayub dalam kempen pilihan raya kecil PRK Dun Lamak. Penekanan diberikan terhadap peningkatan ekonomi, pendidikan dan pembangunan sukan. Itu antara satunya adalah membina mini kompleks supaya budak-budak, anak-anak belia-belia ini boleh bermain dan juga boleh mengasah bakat untuk kita bawa jauh keluar. Kerana ini amat mendesak bagi kita. Yang mana keperluan itu, keperluan bukan saja belia tapi keperluan masyarakat di Lamak ini. Dalam pada itu, beliau merancang untuk membangunkan Dun Lamak sebagai pusat pelancongan dan kebudayaan sejarah tempatan. Tujuan utama menjadikan Dun Lamak sebagai destinasi pelancongan pilihan sekaligus merancakan ekonomi setempat. Daerah Kinabatangan disandarkan berpotensi besar untuk pembangunan mampan dengan sumber alam kaya, penduduk berwawasan dan generasi muda berpendidikan. Namun untuk merealisasikan potensi ini, pembangunan perlu berfokus kepada perkara asas seperti infrastruktur dan pemerkasaan sosioekonomi penduduk. Alicia Ornella Michael ada perkongsiannya. Di Kinabatangan, pembangunan bukan soal projek mega. Ia bermula dengan penyelesaian isu 3 serangkai, jalan rosak, gangguan bekalan air dan elektrik, serta peluang ekonomi untuk generasi muda. Kinabatangan kini menghadapi cabaran penghijrahan golongan muda ke bandar kerana kekurangan peluang sepadan dengan tahap pendidikan dan aspirasi mereka. Fenomena ini berisiko menjadikan daerah ini sebagai bandar mati. Ini bukan isu unik kepada Lamak ataupun Kinabatangan. Sebab di Sabah ni, kalau kita bercakap tentang daerah luar bandar, isu dia lebih kurang sama juga. Isu yang berkaitan dengan sosioekonomi, peluang tentang ekonomi tahu. Agak ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini adalah peluang ekonomi bagi generasi muda. Peranan wakil rakyat amat kritikal. Mereka bukan sekadar lantang bersuara di Parlimen atau DUN, tetapi juga perlu bertindak agresif di lapangan.
memastikan penyelarasan dengan kementerian dan agensi berkaitan dapat dijayakan. Pelancongan, fokus dia mesti community based tourism. Sebab ini adalah sejenis pelancongan yang memberikan kuasa kawalan ekonomi pelancongan itu kepada komuniti setempat. Dia kalau based on tour operator, nanti pelancong datang di sana bukan main ramai, tapi 80% daripada hasilnya akan tiris kepada operator-operator luar ini. Tapi kalau kita punya pelancongan itu diolah dalam bentuk community based tourism, peratusan hasil itu akan sampai kepada komuniti. Fasilitasi menyeluruh kepada petani kecil perlu disediakan. Manakala ekosistem sokongan dijadikan penghubung untuk memastikan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara inklusif dan berkesan. Dalam tempoh 5 hingga 10 tahun, penambahbaikan infrastruktur asas akan bertindak sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, membuka peluang pekerjaan, mengekang penghijrahan belia dan menjadikan Kinabatangan sebuah penempatan luar bandar yang hidup mampan dan berdaya saing. Pembangunan Kinabatangan bermula dari isu asas seperti jalan, bekalan air dan elektrik. Peluang ekonomi untuk belia dan sokongan kepada petani kecil kini menjadi kunci memastikan daerah ini terus hidup, mampan dan berdaya saing. Alicia Ornella Michael, RTM. Banjir di Beaufort pulih sepenuhnya selepas Pusat Pemindahan Kekal PPK Selangor dan Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Seri Dayang Shah Bandar Padas Damit ditutup 3 petang tadi. Penutupan kedua-dua PPS berkenaan diumumkan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Beaufort, Muhammad Nazri Ajun. Penutupan dibuat berdasarkan laporan diterima daripada agensi dalam JPBD bahawa kejadian bencana telah pulih sepenuhnya. Sebelum ini, PPS terbabit menempatkan 366 penduduk daripada 138 keluarga. Mereka merupakan penduduk dari 10 kampung terjejas banjir. Baik saudara, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Salam Malaysia Madani. Silakan Farhatul. Baik, terima kasih Suaran.